Saya dalam proses untuk meringkaskan Al-Ma'thurat itu dengan apa yang kita baca. Kalau tuan-tuan perasan, ada yang 3 kali saya baca sekali sebab nak raikan waktu. Sebenarnya bacanya 3 kali lah sepatutnya. Tapi ada yang 3 kali saya kekalkan kerana fadilat itu disebutkan dengan 3 kali. Maknanya jangan sekali, mesti kena 3 juga. Okay? Jadi insya-Allah saya sedang siapkan. Dah siap dah pun lakaran itu, cuma nak didesainkan saja. Ringkasan daripada Al-Ma'thurat. Nanti kita akan insya-Allah kita akan cetak 1000 naskah. Nipis ya, lebih nipis daripada Al-Ma'thurat tu. Saya rasa dalam 5 muka surat saja. Kita akan ringkaskan itu supaya jadi panduan kita lah, mudah insya-Allah. Okey, yang saya namakan dengan Al-Mukhtarat. Yang ni Al-Ma'thurat, yang itu Al-Mukhtarat insya-Allah. Okey, siapa yang nak berkongsi sama-sama mencetak dan diedarkan secara percuma kepada semua orang. InsyaAllah sebanyak 1000 naskah kita akan cetak. Tapi sekarang dalam proses design. Okay, siapkan design dan insyaAllah kita akan cetak. Doakan tuan-tuan berjaya. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil manfaat daripada Al-Mukhtarat yang akan kita cetak nanti insyaAllah ta'ala. Jadi hadirin semua, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa, penyelaras kuliah duha, seluruh para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita. Allah memberkati majlis kita, mengampunkan dosa-dosa kita, mengurniakan keberkatan dan kebaikan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang akan kita baca. Dan kita pohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menjadikan majlis kita pada pagi ini adalah majlis yang mendapat pandangan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pohon kepada Allah Taala dengan keberkatan majlis kita pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita akan keberkahan untuk kita semua mendapat syafaat daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah membahagiakan hati kita, membahagiakan hati kedua ibu bapa kita, membahagiakan hati seluruh ahli keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari yang paling bahagia dalam hidup kita adalah hari saat kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah pertemuan kita pada pagi ini adalah menyambung daripada hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Insya-Allah pertemuan kita dalam hadis yang hadis 40, tak silap saya pada hadis yang ke-39. 40. Hadis 40, masya-Allah. Hari ini hadis 40 tuan-tuan. Kena sembelih kambing lagi sekali Haji Razak kita. Dah sampai 40 dah. Ada 2 lagi. Lepas 40 tu ada 2 lagi. Lepas tu habis dah tuan-tuan. Baik. Lepas tu masing-masing saya beri keizinan untuk mengajar di masjid dan surau. Ya, masing-masing pergi mengajar masjid dan surau dengan hadis 40 ini insya-Allah. Baik. Haji Mahfuz ngajar ya apa ni? Yep. Tak habis lagi, 2 lagi. Bagi saya istikharah dah. Baik. Hadis yang ke-40 daripada hadis hadis 40, hadis yang ke-40 daripada hadis 40. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Al-Hadithul Arba'un. Tuan-tuan, kita baca sama-sama hadisnya, mengambil keberkatan dan mengambil latihan untuk membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala
akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi minta maaf. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, tuan-tuan, hadis ini hadis 40. Hadis ini ada banyak faedah. Saya boleh katakan hadis ini memiliki banyak nasihat, ingatan dan pesanan kepada kita semua yang sangat penting, khususnya pada mengambil kesempatan waktu hidup yang ada supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal di akhirat. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk beramal dengan hadis ini insya-Allah taala. Tuan-tuan, tengok hadisnya bersama. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada anak lelaki kepada Umar, okey, radhiyallahu anhuma, iaitu merujuk kepada Abdullah bin Umar. Anak lelaki kepada Umar, Abdullah bin Umar. Okey. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dia telah berkata. Siapa yang berkata? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni adalah seorang sahabat Nabi yang muda. Okey, kalau banding umur tu mudalah, muda sangat. Dan beliau merupakan seorang sahabat yang banyak ilmunya dan soleh dan baik, kuat ibadah, dan yang paling menjadikan dia itu istimewa daripada sahabat yang lain adalah beliau ini orang yang paling kuat untuk mengikut segala tingkah laku Nabi SAW. Maknanya dia cuba untuk buat sebiji macam Nabi buat. Buat ni bukan buat sembahyangnya je, bukan baca Qurannya je. Apa je Nabi punya gerak-geri semuanya diikut. Okey, Nabi makan tembikai dekat situ, dia makan tembikai dekat situ. Selepas Nabi wafat. Okey, Nabi tunduk dekat tempat itu, dia tunduk kat situ. Nabi naik unta, contohnya senyum, dia pernah nampak Nabi senyum atas unta, kalau dia naik unta dia akan senyum juga. Kalau dia nampak Nabi duduk cara silanya begitu, dia akan duduk cara silanya begitu. Inilah Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang amat kuat dalam mengikut tingkah laku, gerak-geri baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Boleh kan? Baik. Qala, dia telah berkata. Dia telah berkata. Abdullah yang kata, Abdullah ibn Umar. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Okey. Akhadha. Akhadha dalam bahasa Arab artinya mengambil kan? Okey. Tetapi dalam makna ini bukan maknanya mengambil. Istilahnya kita, terjemahanlah kita tuan-tuan, artinya pegang atau sentuh. Okey. Saya nak bagi contoh, tak ada orang muda yang senang ke depan tuan-tuan . Nak suruh tuan-tuan ke depan nanti nampak ni pula tak jaga SOP pula. Tuan-tuan . Nak dia kena dua orang nak bagi contoh tuan-tuan . Sama ada pegangnya begini, tuan, begini. Tahu? Ada orang sebelah pegang begini. Okey. Jadi tangannya pegang apa? Bahu. Ataupun berdepan lalu pegang begini. Bukan kepala, bahu. Tapi kat depan. Okey, ni kepala dengan kepala, pegang bahunya berdepan. Okey, sama ada begini ataupun begini. Nampak tak?
Okey, dia pegang bahu, pegang. Okey, akhadha biman kibi. Hadirin semua. Di sini ni tuan-tuan, ada satu perkara indah yang kita boleh ambil. Nabi ketika nak bagi kata-kata pesanan nasihat kepada Ibnu Umar, Nabi pegang bahunya. Okey, Nabi pegang bahunya sama ada begini atau begini. Apa tuan-tuan boleh belajar? Tuan-tuan. Di sini tuan-tuan, orang yang bercakap atau menasihati dengan adanya kontak atau sentuhan, ada touchnya tuan-tuan, dia akan menjadikan hatinya itu lebih. Tuan-tuan macam ni tuan-tuan. Kita cakap dekat anak kita, lepas makan basuh pinggan. Okey? Satu ucapan. Tuan-tuan cakap, pergi kat dia, pegang dia begini, dek, lepas makan basuh pinggan. Mana yang lebih meresap ke dalam jiwanya? Yang kedua. Haji Mahfuz? Faham tak? Pegang isterinya cakap yang masak sedap sikit, yang lain jadinya. Masaklah sedap sikit, kan lain. Pegang gitu, sapu kepalanya, masak sedap sikit ya, gitu. Hadirin semua, artinya apa? Nabi mengajarkan kepada kita sentuhan ketika menasihati, dia memberikan bekas yang kuat dalam jiwa orang itu. Ini ni tuan-tuan, orang keluarkan dalam ilmu psikologi lah pula jadinya. Nabi kita sangat pakar dalam bidang ini. Dalam bidang perasaan, dalam bidang sentuhan, dalam bidang pengajaran, ilmu pedagogi namanya tuan-tuan. Teknik mengajar tuan-tuan, Nabi kita awal lagi telah menggagaskannya. Iaitu nak tegur, nak nasihat, sentuh, itu lebih memberikan bekas dan kesan. Dia rasa dia dihargai, disayangi, disentuh, dibelai, lalu dinasihati. Apa kata Nabi? Jadi Nabi pegang Abdullah ibnu Umar, kecil kan. Jadi kita pun kaedah begitu. Mat, udahlah berhenti rokok. Dia punya rasa lagi kuat tuan-tuan. Man, aku sayang kamu, Man. Udahlah, jangan isap rokok lagi. Kan kamu mati dulu, aku tak dapat kawan ngeteh lagi. Jadi hadirin semua, maka sentuhan Nabi kepada Abdullah ibnu Umar adalah satu teknik bagaimana adanya connection dalam nasihat dan juga dalam ucapan yang nak disampaikan Nabi kepada Abdullah ibnu Umar. Baik, sekarang Nabi nak pesan kepada Abdullah ibnu Umar. Apa pesanan Nabi yang Nabi nak sampaikan kepada Abdullah ibnu Umar? Tuan-tuan, itu poin pertama. Poin kedua, Nabi ni orang yang paling pandai mengambil kesempatan waktu supaya tidak ada satu ruang waktu pun yang membazir dan tidak ada manfaat. Faham tak? Maknanya tengok kosong je, diam je. Ada waktu kosong je, Nabi tengok sesuai untuk bagi nasihat, lalu Nabi bagi nasihat. Faham tak? Dia tak kosong. Gitu? Macam orang kita naik kereta dengan kawan kita, kalau dia diam je lah, habis kosong. Tak ada manfaat boleh dapat. Okay? Tak ada manfaat boleh dapat. Tuan-tuan, saya punya kesukaan lah tuan-tuan. Saya tak baik tuan-tuan. Saya ni pun banyak kekurangan lagi. Tapi saya punya kesukaan, kalau saya naik kereta, saya biasa travel jauh-jauh tuan-tuan. Pergi Kedah, pergi Johor, pergi Pahang apa semua. Saya bawa kawan. Kawan lelaki lah, bukan kawan perempuan tuan. Okay, kawan lelaki. Untuk tukar-tukar drive. Pasal saya ni kadang-kadang bawa ngantuk kan. Jadi, tapi kawan ni kadang-kadang lah, mana yang free, jom ikut. Nanti saya suruh dia bawa. Biasanya yang saya bawa ni budak lagi muda daripada saya, yang biasanya pelajar universiti atau tengah belajar atau baru graduate. Budak-budak intim saya bawa, budak Uni KL saya bawa. Mana-mana lah tuan-tuan yang free, yang biasa belajar dengan saya tu, free tak? Jom ikut pergi Pahang, jom ikut pergi Kuantan, jom ikut pergi ni. Jadi saya akan suruh dia bawa satu kitab. Biasanya. Kalau dia tak bawa kitab, saya suruh download dekat handphone. Saya kata buka kitab. Macam semalam saya pergi ke Selangor, hantar sahabat saya di Bukit Beruntung. Okay? Di Rawang lah, pergi ke Rawang. Jadi saya kata kat dia, siap-siap bawa kitab Jauharatul Tauhid, kitab akidah. Okay? Jadi masa dalam kereta tu, idaklah main Facebook, kosong. Saya bawa kereta pun tak adalah bosan. Jadi baca kitab. Dia baca, saya syarah. Setengah waktu syarah. Gitu. Jadi saya dapat manfaat, dia pun dapat manfaat. Tak? Gitu. Pernah kami buat pengajian bahasa Arab daripada Ipoh sampai Kedah. Habis bab adat ma'dud, bilangan nombor. Selesai. Maknanya apa? Tuan-tuan, ini kita belajar daripada Nabi. Iaitu Nabi memanfaatkan segala waktu supaya bermanfaat. Okay? Segala waktu supaya bermanfaat.
Tapi Jembang pun ada juga lah tuan-tuan, Jembang kosong ada. Tapi kita cuba jangan jadikan 2 jam perjalanan itu semuanya membazir. Jangan semuanya tidur. Memang buka kitab. Tak buka kitab, kita hurai isu-isu yang baru timbul. Macam sekarang ni isu yang timbul banyaklah tuan-tuan, isu tentang sufi batini, sufi wujudi, dan ada juga isu-isu tentang hukum pemilikan tanah yang diteroka. Kita bincang secara syariatnya macam mana teroka tanah, siapa menjadi hak pemilik tanah, tuan-tuan, secara fiqhnya, tuan-tuan, bincang. Jadi perbincangan itu ada faedah. Nabi lah orang yang merintis perkara ini. Bila dia tengok adanya orang muda Abdullah ibn Umar, dia tak nak biarkan masa yang ada itu kosong. Lalu dia sampaikan nasihat penting kepada anak muda. Kerana perjalanannya muda ini panjang, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bayangkan pesanan yang akan kita baca sekejap lagi ni, pesanannya Nabi bagi kepada orang muda. Kalau zaman kita yang banyak dengar ni orang tua je. Tetapi Nabi bagi ke orang muda supaya falsafah akhirat itu lekat dalam kepalanya dan membesarlah Ibnu Umar menjadi seorang tokoh besar di dalam Islam. Anak kepada Sayyidina Umar ibn Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah jadikan juga anak-anak kita macam Abdullah ibn Umar, tuan-tuan. Amin. Faqala, Nabi kata kepada Abdullah ibn Umar dengan pegang bahunya. Sama ada begini ke ataupun begini tadi. Pegang dengan lembut. Lalu Nabi berkata, Kun ni apa, tuan-tuan? Jadilah. Tuan-tuan baca dalam surah Yasin, kun fayakun, kan? Jadilah maka terjadilah. Tuan-tuan, ada lagu pula, kun anta. Macam mana? Macam mana lagunya Haji Mahfuz? Kun anta. Yang banyak keluar dekat IKIM tu. Jauharuna huna. Kun anta, kan? Jadilah dirimu, tuan-tuan. Kun anta. Kun, wahai Ibnu Umar, jadilah engkau. Fid dunia, di dalam dunia ini, pada dunia ini, ka'annaka gharib, seperti seorang yang terasing, atau sebagai seorang yang berada di tempat yang asing. Au abirus sabil, ataupun engkau jadilah keadaanmu di dunia ini seperti orang yang sedang merentasi satu perjalanan. Tuan-tuan, pegang baik-baik perumpamaan ini. Nabi antara orang yang selalu mudahkan pemahaman dengan bagi perumpamaan. Perumpamaan kali ini Nabi kata, jadilah engkau di atas dunia ini. Saya cakap kat tuan-tuan semua dan cakap kat diri saya. Mari kita semua jadikan diri kita di atas muka bumi ini. Ka'annaka gharib, seperti orang yang asing. Apa makna orang asing, tuan-tuan? Tuan-tuan umpamakan senang je. Kita semua pergi umrah. Duduk Mekah. Mekah tu tanah air kita ke? Tidak. Tuan-tuan kalau duduk di sana, tuan-tuan adalah asing. Tuan-tuan kalau di sana, biasanya buat umrah 2 minggu, katalah paling lama sebulan. Adakah tuan-tuan pergi sana akan beli rumah? Tak. Beli kereta? Tidak. Kalau perlu pun kenderaan, sewa. Naik teksi. Kalau perlu pun rumah, ambil homestay paling lama untuk sebulan. Tuan-tuan, kita pergi ke Aceh seminggu. Adakah pergi ke sana, buat rumah, tanam padi, tanam beras? Tak. Kita adalah orang asing di tempat itu. Maka Nabi kata apa? Wahai Abdullah ibnu Umar, rasakan keberadaan kamu di atas dunia macam orang asing di tempat asing. Faham tak? Tempat asing. Kamu seperti orang asing, bukan makhluk asing. Okay? Seperti orang yang di tempat asing. Gharib. Ataupun kamu bayangkan dan umpamakan keberadaan kamu di atas dunia seperti orang yang sedang melalui satu perjalanan. Itu, tuan-tuan, nak pergi ke Kedah. Pergi ke Kedah, singgah RNR Gunung Semanggol. Terbalik, tuan-tuan. Kedah ke Ipoh, singgah RNR Gunung Semanggol. Kenapa saya kata Kedah ke Ipoh, bukan Ipoh ke Kedah? Sebab Kedah ke Ipoh, area Gunung Semanggol ada Ramly Burger. Kalau Ipoh ke Kedah, Gunung Semanggolnya tak ada Ramly Burger. Saya suka makan dekat situ, tuan. Sedap. Okey, Ramly tu, Ramly Burger tu. Dia ada daripada Kedah ke Ipoh, tak ada daripada Ipoh ke Kedah. Okey. Daripada Kedah ke Ipoh
kita singgah ke RNR Gunung Semanggol. Tuan-tuan, Haji Mahfuz, duduk di RNR Gunung Semanggol tu. Duduk di RNR Gunung Semanggol tu, berapa lama kita akan duduk di situ? Kita singgah, makan burger, pergi tandas, sembayang, kalau nak mandi kita mandi sekejap, terus kita pergi. Kita tak letak kemah dekat situ, kita tak buat rumah dekat belakang tol tu, belakang RNR, tak. Umpamanya kata Nabi kepada Abdullah ibnu Umar, wahai Abdullah ibnu Umar, rasakan posisi diri kamu di atas dunia macam kamu sedang melalui satu perjalanan, kamu singgah kejap dan kamu akan tinggalkan tempat itu. Kita daripada Kedah nak ke Ipoh, singgah di arena Gunung Semanggol. Buat semua apa yang kita nak. Apa yang kita nak? Sembayang, buat air, makan, tidur sekejap, mandi, dah siap dah semua keperluan kita. Kita pun tinggalkan tempat itu. Perumpamaannya adalah perumpamaan kamu di dunia. Kamu singgah sekejap di sini, buat apa yang perlu. Apa yang perlu? Sembayang, berkahwin, cari pendapatan, nafkah. Buat itu. Tapi ingat, semua itu kamu akan pindah pergi ke tempat yang lain. Faham tak? Oleh itu, jangan jadikan kahwin itu adalah tujuan utama kamu singgah di sini. Sebab kamu akan tinggalkan. Jangan jadikan rumah itu tujuan utama kamu duduk di sini. Kerana kamu akan tinggalkan. Jangan jadikan itu dan ini tempat sebiji macam orang dalam perjalanan. Saya baru ni ngeteh dengan Haji Mahfuz, dengan Cikgu Mustafa, dengan siapa lagi? Dan ada 3-4 orang di tepi ni makan kuih tiaw. Jadi tengah-tengah kami sembang tu, masuklah cerita beli rumah dekat-dekat sini. Kan? Beli rumah dekat-dekat sini. Saya pun dalam proses tuan-tuan tengah cari itu, sembang. Semuanya bercakap. Yang diamnya Haji Mahfuz dia banyak diam. Lalu dia pun kata, aku pun ada rumah dah, confirm dah kat sini. Dia kata, dia tunjuk dekat sana. Sana tu yang dimaksudkan adalah kubur dia. Dia kata, aku pun ada rumah dah, siap dah. Dia kata, rumahnya di situ. Saya ingat lagi tuan-tuan malam tu disebut begitu. Hadirin semua, itulah falsafah orang yang faham. Falsafahnya bukan salah beli rumah tadi. Falsafahnya dia faham rumah macam mana pun kita cari, tuan-tuan, akhirnya kita akan pergi ke rumah itu. Rumah yang confirm. Tuan-tuan, rumah itu kita akan pergi akhirnya. Jadi kalau orang ada falsafah itu, dia ada rumah, tuan-tuan, rumah itu tidak akan menyibukkan dia daripada rumahnya yang sebenar. Boleh faham tak? Jadi ini falsafah yang Nabi ajarkan kepada Abdullah ibnu Umar. Wahai Abdullah ibnu Umar, duduk di atas dunia, jadikan ia sebagai tempat persinggahan kamu untuk nanti kamu jumpa ke satu tempat yang lain. Jadi jadikan ini destinasi tempat kamu. Bila orang faham begini tuan-tuan, apa yang akan berlaku? Dia tak akan sedih dengan dunia. Betul tak? Betul tuan? Dia tak akan sedih dengan dunia. Haji Mahfuz, dia cakap dulu, rugi aku dulu masa rumah Mekat Meru ni murah, aku tak beli 30,000. Sekarang dah harganya 250,000. Rugi gila aku. Tak, dia kata. Tak apa. Tak dapat beli pun tak apa. Kerana nanti ada rumah yang confirm, kita singgah tinggalkan tempat. Orang seperti ini dia tak akan bersedih dengan dunia. Falsafah ini difahami dengan baik sebagaimana falsafah ini ditanamkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam kepada Sayyiduna Abdullah ibnu Umar ibn Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan faham? Perkataan gharib adalah orang asing. Perkataan abirus sabil, orang yang dalam perjalanan. Tuan-tuan boleh letakkan diri kita sama ada ini atau ini. Kita anggap diri kita asing kat sini. Asing itu maknanya apa? Nanti kita akan pindah daripada sini, pergi ke alam lain. Ataupun kita anggap kita lintas sahaja di dunia dan kita akan sambung perjalanan kita di sana. Maka di sinilah tempat yang sekejap kita laksanakan segala keperluan dan tuntutan kita. Apa Allah nak daripada kita, kita buat. Sekejap, lepas tu kita akan tinggalkan tempat ini. Dengan itu orang tidak akan memberatkan dirinya dan menyedihkan dirinya dengan apa yang luput daripadanya, daripada kehidupan dunia. Boleh faham tuan-tuan? Yang kita kahwin, yang kita berniaga, yang kita mencari nafkah, pendapatan, tinggal di rumah, ada kita. Semua itu adalah destinasi sekejap. Yang kita dituntut untuk ada, tetapi kita kena yakin kita akan singgah ke tempat yang lain. Maka bekalan di tempat yang lain itu kena siapkan di tempat rehat ni sekejap. Kenapa singgah RNR? Sebab nak kencing. Kenapa nak kencing? Sebab tak boleh kencing dalam perjalanan. Kalau tak susah nanti. Kenapa makan siap-siap? Kerana lapar. Kalau tak dalam perjalanan tak ada tempat makan.
maka begitulah negeri akhirat. Kenapa singgah di dunia? Kumpul bekalan siap-siap. Sebab apa? Sebab negeri akhirat dah tak boleh buat bekalan lagi. Bekalannya adalah di sini. Semoga Allah taufikkan kita semua tuan-tuan untuk menjadikan dunia sebagai tempat bekalan kita dan dapat kita semua menual hasilnya yang baik di akhirat nanti, dan majlis ilmu kita ini di antara mudah-mudahan menjadi bekalan terbaik kita di akhirat Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Tuan-tuan, pesanan Nabi situ je habis. Itu je. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Habislah, tu je hadisnya. Masuk sebelah tu, itu perkataan Ibnu Umar sendiri. Dia pula yang bagi ulasan. Faham tak? Okay? Jadi hadis tu berhenti kat mana? Mana tadi? Mana lampu saya? Lampu hikmat. Hilang. Tak apa, nanti cari. Oh ni. Hadis ni berhenti kat sini je. Dah habis. Jadi pendek je. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Boleh hafal lah. Sebelum keluar dewan, boleh hafal. Cikgu Mustafa. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Dah, tu je hadis. Habis, berhenti kat situ. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia pula cakap. Okey, jadi tadi Nabi cakap kat dia. Sekarang dia cakap, tapi ni bukan dia cakap kat Nabi, kena faham. Bukan dia cakap kat Nabi dah. Dia pesan kepada orang selepas itu. Maknanya dia pesan kepada generasi yang dia jumpa. Dia kata, Nabi kata kat aku, jadilah begini dan begini. Kemudian dia cakap. Mana? Apa kaedah untuk kita betul-betul menguasai keadaan kita di dunia sebagai orang asing dan orang dalam perjalanan? Maka pesanan Abdullah ibnu Umar akan menjadikan kita berjaya di tempat singgah ini. Apa kata dia? Iza amsayta fala tantaziris sabah. Ini penting. Ibnu Umar kata kepada kita semua. Dia sahabat tuan-tuan